Awak dah siap ke tugasan tentang idola teladan? Dah lama dah siap. Awak pilih siapa? Orangnya sejak kecil lagi memang hebat dan telah diiktirafkan sebagai yang terbaik dan juara dunia. Saya tahu siapa idola awak tu. Saya bagi awak satu saja peluang untuk menjawab. Satu je? Jawapannya tak lain tak bukan Datuk Niko David kan? Betul tak? Betul ke jawapan saya tu? Jay Chou adalah idola saya. Saya suka gaya persembahan beliau. Kawan-kawan pun tentu mempunyai idola, kan? Apakah maksud idola? Idola bermaksud menyanjung seseorang itu kerana kehebatannya dalam sesuatu bidang. Tidak semestinya idola kita terdiri daripada selebriti sahaja. Ibu bapa, ahli keluarga, guru dan kawan-kawan kita pun boleh jadi idola kita. Idola kita mestilah memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Dan yang penting juga, idola itu memberikan kita inspirasi untuk berjaya dalam hidup. Ada lagi rancangan hebat sedia menanti selepas ini. Pesta Keamatan atau Pesta Menuai disambut oleh kaum Kadazan sebagai meraihkan tuaian yang baik. Ianya disambut sepanjang bulan Mei. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Betul tak jawapan saya? Baiklah, saya berikan jawapan. Ya, memang Datuk Niko David. Memang saya betul lah. Sekarang ni giliran saya pula. Idola saya seorang kartunis yang dikaitkan dengan Kampung Boy. Cuba teka. Kartunis yang dikaitkan dengan Kampung Boy? Saya tahu. Mana datang sampul ni? Wah, ada RM10 lah. Bila masa saya letak RM10 dalam sampul ni? Oh. Kamu tahu tak, dengan sampul surat ini juga, kita dapat menguruskan kewangan kita. Ianya adalah alat untuk berjimat yang sangat berguna. Apa kata kita ambil beberapa sampul surat dan kemudian masukkan wang ke dalam sampul mengikut bajet dan kegunaan. Dengan ini, kita dapat mengawal perbelanjaan kerana kita telah pun agihkan wang mengikut keperluan. Sediakan 3 sampul surat kosong dan tuliskan penanda pada sampul tersebut. Satu sampul untuk satu tujuan. Sampul pertama adalah simpanan tetap.
Contohnya, saya perlu simpan RM100 sebulan. Saya akan simpan wang lebihan belanja saya dalam sampul ini dan tidak akan mengeluarkan wang dari sampul ini. Sampul kedua pula ialah perbelanjaan. Jika hari ini saya mendapat RM20 daripada ayah, saya akan letakkan RM10 ke dalam sampul simpanan tetap dan baki RM10 lagi ke dalam sampul perbelanjaan. Saya hanya akan membelanjakan RM10 sahaja. Sampul ketiga pula ialah sampul simpanan resit. Saya akan simpan semua resit perbelanjaan saya dalam sampul ini. Sampul ini sebagai tujuan untuk merekodkan pengeluaran wang keluar dari sampul kedua. Apabila anda menerima resit, masukkan ke dalam sampul surat ini supaya anda dapat kesan ke mana wang anda mengalir. Jadi, saya tidak akan menggunakan wang dari sampul simpanan tetap. Sebaliknya, saya hanya menggunakan wang dari sampul perbelanjaan. Teknik sampul surat adalah antara yang bagus untuk dipraktikkan. Ia membolehkan kita berdisiplin dalam menguruskan wang. Rancangan selepas ini bakal menghibur anda. Mari kita tonton sama-sama. Gawai disambut meriah di Sarawak. Ianya telah disambut secara besar-besaran semenjak 1964. Selamat Hari Gawai kepada seluruh warga Sarawak. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Nama saya Ahmad Busairi bin Muhammad Izal. Saya merupakan kapten pasukan sepak takraw Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil. Sebagai teraju utama, pasukan sepak takraw sekolah sudah tentu adik Busairi mempunyai ramai pengikut yang mengagumi kebolehannya yang tangkas di gelanggang. Saya juga wakil sekolah dan dua bangsa peringkat negeri bagi pasukan sepak takraw. Kejayaan adik Busairi dalam bidang sukan takraw sekolah menjadi contoh bagi rakan-rakan yang ingin mengikut jejak langkahnya. Dia merupakan pendorong yang kuat kepada kawan-kawan dia untuk bermain sepak takraw dengan lebih baik kerana dia telah mencapai satu tahap yang tertinggi di sekolah ini yang mana beliau telah mewakili zon bangsa di peringkat negeri dan berjaya mendapat naib johan. Sebagai kapten pasukan sepak takraw, saya memikul tanggungjawab memimpin ahli pasukan saya. Sebagai kapten pasukan, Busoi selalu membantu saya dan memimpin pasukan kami. Busoi ini seorang kapten yang bertanggungjawab. Busoi juga menjadi contoh kepada saya untuk menjadi seperti dia. Secara tidak langsung, saya menjadi pelajar contoh bagi rakan-rakan yang lain di sekolah. Tanggungjawab sebagai seorang pelajar contoh sebenarnya adalah berat, tapi berkat kesabaran, ketabahan, dia dapat memikul amanah sebagai seorang pelajar contoh yang mana telah menunjukkan satu sikap dan komitmen yang tinggi terhadap pelajaran dan terhadap disiplin di sekolah. Mana ini saya pikul untuk memberi contoh teladan yang baik pada rakan-rakan yang lain. Sebagai pelajar contoh, adik Busairi sedar segala tingkah lakunya diperhatikan ramai. Oleh itu, Busairi sentiasa menjaga tingkah lakunya agar diikuti murid-murid sekolah. Matlamat saya adalah untuk mencapai kejayaan dalam akademik dan juga sukan.
perayaan keamatan adalah peraduan ratu cantik, tarian tradisi dan upacara kemuncak yang dijalankan oleh populisan iaitu ketua pembuka. Kopi Bosian, Sadau Keamatan. Selamat Hari Menuai. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Kawan-kawan tahu tak, yang buah lemon mengandungi kandungan asid yang sangat tinggi yang boleh bertindak seperti bateri. Eksperimen bateri lemon. Terlebih dahulu, kita perlukan alat-alat seperti ini. 5 klip buaya, lampu LED mini, 4 biji lemon, 4 keping duit shilling, 4 paku. pastikan kawan-kawan dapat pengawasan orang dewasa ketika membuat uji kaji ini. Langkah pertama ialah toreh sedikit lemon agar cukup-cukup untuk memuatkan shilling. Kemudian masukkan shilling ke dalam lemon. Selepas tu, tolak paku ke dalam lemon di bahagian bertentangan. Masukkan separuh saja. Kemudian, sediakan 3 biji lemon dengan cara yang sama. Sambungkan lemon dari paku ke shilling menggunakan klip buaya seperti ini. Lakukan perkara yang sama sehingga ke shilling terakhir macam ni. Langkah terakhir ialah sambung lampu LED ke hujung klip buaya hingga semuanya bercantum. Lampu akan menyala. Kalau kawan-kawan nak tahu, kandungan asid sitrik pada lemon bertindak seperti bateri. Tindak balas kimia berlaku apabila asid sitrik dari lemon bersatu dengan paku dan shilling logam akan menyebabkan lampu dapat dinyalakan. Apa kata kita cuba warna merah pula? Perayaan Gawai merupakan perayaan masyarakat Sarawak yang disambut oleh kawan Iban, Medayu dan orang Ulu. Tujuan perayaan Gawai diadakan adalah untuk meraihkan tamatnya musim mula padi. Selamat Hari Gawai kepada semua rakyat Sarawak. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Hari ini Jazz berada di Kampung Melayu Kundang. Nak tahu kenapa? Jazz akan membawa anda semua mengenali spesies burung yang cantik iaitu burung merak. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang burung merak ini, mari kita tanya pemiliknya, Makcik Sofur.
Inilah dia burung merak atau dalam sainsnya Pavommuticus. Burung merak adalah salah satu haiwan yang terdapat di Malaysia. Burung merak boleh didapati di hutan terbuka iaitu di China, Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam dan Jawa, Indonesia. Burung merak juga boleh didapati di India, Bangladesh dan semenanjung Malaysia. Apa sebab yang menarik minat makcik untuk membela burung merak ni? Makcik minat sebab dia bulu dia cantik, dia punya paruh balung atas dia pun cantik, ekor dia cantik bila dia ngembang. Lagipun untuk perhatian budak-budak bila cuti sekolah. Sebab dia orang panggil mini zoo kat sini, tak kena pergi zoo jauh-jauh dah. Ramai ke budak-budak yang datang tengok? Ramai kalau Ahad, ramai sebab dia orang cuti sekolah. Pagi-pagi dah ada dah kat sini. Apakah keistimewaan burung merak ni? Makcik boleh cerita sikit tak? Banyak keistimewaan dia. Sebab pertama sekali dia boleh tolong kita bila malam-malam kita tidur. Lagi pula kalau orang tak kenal dia akan bunyi. Kita dapat tahu macam mana. Macam penjaga lah. Macam penjaga untuk kita. Walaupun burung ini besar, tetapi burung merak boleh terbang tau. Sejak bila makcik mula membela burung merak ni? Makcik bela ni lebih kurang 10 tahun lah. Dia ada 5 ekor, 2 ekor jantan, 3 ekor betina. Macam mana nak membezakan yang merak jantan dengan merak betina? Beza dia punya bulu bawah tengkuk tu kalau hijau untuk yang betina, untuk yang jantan dia kalau biru, lagipun dia punya ekor panjang tu jantan. Yang merak betina dia boleh bulu dia boleh buka tak? Boleh buka juga tapi dia pendek je lah. Dia buka juga. Dia ada macam corak-corak tak? Tak, biasa je. Tak, biasa je. Biasa je. Kenapa yang merak jantan tu dia punya ekor cantik bukan yang betina? Yang jantan tu dia bila dia mengembang, dia untuk daya tarikan yang si betina tu bila dia nak mengawan. Makanan burung merak terdiri daripada pelbagai biji-bijian, pucuk rumput dan dedaun, serangga serta berbagai jenis haiwan kecil seperti cacing dan sebagainya. Tengok burung merak tu. Cantik. Rasa macam nak pegang tapi Jess tak beranilah nak pergi dekat-dekat. Tengok daripada sini pun jadilah. Burung merak adalah haiwan yang tergolong dalam golongan haiwan bertulang belakang dalam kelas burung. Ianya adalah haiwan berdarah panas, mempunyai sayap dan tubuh yang diselubungi bulu pelepah. Dah lama dah Jess tunggu untuk burung merak jantan mengembangkan ekornya. Tak ada pula. Tapi Jess puas hati sebab dapat banyak maklumat tentang burung merak daripada Makcik Sofur. Untung juga sebab Jess dapat pegang dan lihat sendiri telur burung merak. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Saya tahu jawapannya, Datuk Lat. Jawapan dia tepat sekali. Saya lagi seorang idola. Tugasnya menjaga gawang Harimau Malaya. Siapa dia? Saya tahu. Biar betul Juni tahu jawapannya. Jalan gereja? Lama dah sesat ni. Mana jalan tu Razak? Pakcik. Jalan Tun Razak kat mana, pakcik? Apa ni, pakcik? Misi Malaysia tanah airku?
Kediaman rasmi Bapa Pembangunan. Inilah lokasi bagi misi saya kali ini. Memorial Tun Abdul Razak. Pada asalnya, bangunan ini dinamakan Bangunan Sri Taman yang merupakan kediaman rasmi Tun Abdul Razak dari tahun 1962 hingga 1976. Bangunan ini telah dijadikan Memorial Tun Abdul Razak sebagai mengenang dan memperingati jasa serta sumbangan beliau terhadap bangsa dan negara. Memorial Tun Abdul Razak telah dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia pada 6 Mei 1982. Saya rasa cukup bertuah kerana kediaman seorang pemimpin negara yang dihormati dan disanjungi dibuka kepada umum. Dapat juga saya mengetahui tentang usaha dan pengorbanan seorang bapa pembangunan. Pertama kali saya menjejak kaki di bangunan utama Memorial Tun Abdul Razak yang juga merupakan kediaman rasmi beliau. Saya cuba bayangkan kehidupan seharian beliau di sini. Di kediaman rasmi ini juga terdapat laman tengah ataupun courtyard yang mengingatkan saya tentang satu gambar yang pernah dirakam suatu waktu dahulu. Inilah gambar yang dirakamkan di laman tengah kediaman rasmi Tun Abdul Razak, iaitu gambar ahli-ahli majlis tertinggi UMNO. Tun Abdul Razak juga dikenali sebagai Bapa Pembangunan dan merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu dari tahun 1970 sehingga 1976. Memorial ini mempamerkan bahan-bahan kepunyaan Tun Abdul Razak sendiri dan juga bahan-bahan yang ada kaitan dengan beliau. Kerusi ini merupakan kerusi untuk berehat yang paling digemari oleh Tun Abdul Razak semasa hayatnya. Saya rasa sungguh bertuah dapat datang ke sini. Di sini kita dapat mengkaji tentang jasa Tun Abdul Razak kepada negara. Bagi saya, jasanya terlalu besar. Malaysia sungguh bertuah dapat pemimpin seperti Tun Abdul Razak. Pergi ke taman, tangkap rama-rama. Rama-rama cantik berwarna jingga. Kami di Planet Kids ada idolanya. Mari saksikan rancangan seterusnya. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Nama saya ialah Jui Jitendra Bora. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil. Saya amat mengagumi guru kelas saya, iaitu Puan Salmia. Bukanlah mudah untuk memikul tanggungjawab, memimpin dan mendidik murid-murid. Itu sebabnya Cikgu Salmia melaksanakan tugas ini. Beliau begitu disanjung dan dihargai oleh semua murid-murid di sekolah ini. Nama guru kelas saya ialah Puan Salmia Muhammad Isa. Beliau berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang pendidikan. Cikgu Salmia ialah seorang yang berdedikasi dan juga memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Ucapan serta kata-kata Cikgu Salmia boleh menaikkan semangat murid-murid untuk berjaya, baik dari segi akademik maupun sukan dan kokurikulum.
Pengalaman yang dimiliki digunakan sepenuhnya untuk memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada sesiapa sahaja. Nasihat beliau juga dijadikan sebagai panduan kepada kita semua. Murid-murid sekolah ini begitu beruntung dapat seorang guru yang sentiasa memberi galakan dan sokongan kepada murid-murid supaya mencapai yang terbaik. Itulah sebabnya sekolah ini mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Terima kasih Cikgu Salmia atas segala tunjuk ajar dan bimbingan. Jasamu akan tetap dikenang dan tidak akan dilupakan. Jadi apa jawapannya? Siapa lagi kalau bukan Khairul Fahmi, penjaga gol pasukan Malaysia? Wah, tak sangka dapat menjawab soalan tu. Awak ingat saya tak minat bola ke? Saya pun ada seorang lagi idola. Dia ialah ayah saya. Dia telah mendidik saya dan menjadi inspirasi saya untuk berjaya. Betul tu. Ayah atau ibu memang patut jadi idola semua. Siapakah idola Juni? Kumpulkan jawapan anda sehingga ke episod ke-13 dan jawapan hendaklah dihantar melalui email ke jomjawab@planetkids.co bersama slogan "Saya suka menonton Planet Kids kerana..." Slogan hendaklah tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertai kuis Jom Tonton dan Menang Planet Kids musim pertama dan pelbagai hadiah-hadiah menarik bakal anda menangi. Hadiah utama, pakej percutian berserta penginapan 3 hari 2 malam bersama ibu bapa atau penjaga di Universal Studios Singapura. Hadiah kedua, sebuah iPad 2. Hadiah ketiga, sebuah basikal fix. 10 hadiah sagu hati, beg sekolah dan mug eksklusif Planet Kids. Soalan-soalan kuis bagi setiap episod boleh didapati di Facebook kami di planetkids.tv. Selamat mencuba!